Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya minta maaf sebab lambat membuat live, membuat live lewat malam. Ya, jadi sekiranya anda ada soalan, anda boleh bertanya apabila saya memberi isyarat. Ya, jadi sepintas lalu, saya harap anda sudah melihat live yang telah saya buat malam tadi di sekitar 7.45 malam, ya, di mana live tersebut saya telah menceritakan berhubung dengan maklumat yang diterima berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan kerjasama yang dikatakan sedang berlaku. Okey, jadi anda rujuk live tersebut ataupun ke YouTube di sana. Jadi dalam live tersebut ada orang menulis sebagai komen, benda ni ada didedahkan seakan-akan sama, bukan 100% sama oleh RPK, dan ada 2-3 pihak yang mendedahkan dan sebagainya. Sebenarnya ini betul, sebab nombor satu, saya dah beritahu sebenarnya ada beberapa pihak yang mendapat maklumat ini serentak, ya, tapi sumber-sumber dia tak begitu sama. Maklumat dia 90% sama lah. Okey, dan yang kedua, benda ni sebenarnya saya dah cerita dari bulan Ogos September 2018 lagi, dan sentiasa membawa kepada anda perkembangan terkini. Walau bagaimanapun ada perkembangan yang lebih baru dalam video tersebut, jadi anda digalakkan merujuk kepadanya. Satu perkara yang saya lupa sentuh dalam live tadi, dan saya diingatkan oleh rakan saya, jadi saya nak sentuh sekarang, iaitu ada juga maklumat berkenaan peluang Tun Mat Hassan di Rembau, dan juga beberapa maklumat berhubung dengan boikot jentera pilihan raya yang dijangka melibatkan Barisan Nasional dan PKR. Okey, saya mulakan dulu dengan Tun Mat Hassan. Jadi seperti mana yang anda tahu, Tun Mat Hassan ini akan bertanding di kerusi Parlimen Rembau. Jadi ada ura-ura bahawa Tan Sri Hamid Bado yang saya amat sanjungi akan bertanding menentang Mat Hassan, tetapi perkara ini sehingga sekarang belum diisytiharkan secara rasmi. Jadi saya tak tahulah. Maklumat ini adalah berdasarkan analisis dan juga risikan, tidak kira siapa yang bertanding di Rembau. Apa yang dimaklumkan ialah, tanpa mengetahui siapa pencabar Tun Mat Hassan, kebarangkalian Tun Mat Hassan menang di Rembau hanyalah 42%. Ya, barangkalian Tun Mat Hassan menang hanya 42%. Jadi perlu saya tegur kepada penonton, ini bukan bermaksud 100% Tun Mat Hassan tidak akan menang, tetapi kebarangkalian dia rendah, itu sahaja. Okey, jadi disebabkan dijangka berlaku boikot di kalangan ramai akar umbi jentera-jentera pilihan raya, dan bukan hanya di Rembau, saya difahamkan di banyak kawasan parlimen dan kawasan DUN bagi negeri-negeri yang telah membubarkan DUN seperti di Perak. Ya, memang benar akan berlaku boikot besar-besaran kerana majoriti bahagian dan cawangan Barisan Nasional di seluruh negara tidak berpuas hati dengan kepimpinan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, termasuk akar umbi. Kalau dahulu saya dah cerita berkenaan dengan undian online yang masih terbuka, yang menunjukkan Zahid mendapat undi yang paling rendah antara semua individu yang dinamakan sebagai pilihan calon Perdana Menteri, dan Barisan Nasional menunjukkan prestasi paling buruk antara semua gabungan. Tidak kira anda letakkan pilihan apa, sama ada GTA bergabung dengan PN ke atau GTA tak bergabung dengan PN ke, Barisan Nasional tetap menunjukkan prestasi terburuk. Dan
itu tidak mengambil kira boikot jentera pilihan raya. Jika kita mengambil kira boikot yang bakal berlaku, keadaan bagi Barisan Nasional mungkin lebih buruk. Ya, dan boikot ini berlaku juga kerana rasa tidak puas hati terhadap percaturan Zahid dan juga Tok Mat Hassan, ya, antara lain, ya, untuk cuba memperkukuhkan kedudukan mereka dengan mencatur sebegitu rupa supaya hanya orang-orang kuat Zahid yang dapat kerusi-kerusi yang selamat. Okey, dan juga tidak puas hati secara amnya dengan kepimpinan Zahid dan tidak yakin Barisan Nasional boleh menang dan tidak yakin bahawa Zahid akan berpegang kepada Nur Anwar, Nur DAP. Okey, so ini adalah ramalan, bukan sekadar ramalan, berdasarkan maklumat yang saya berani dedahkan, ya, sekarang. Okey, seperkara lagi, boikot besar-besaran turut dijangka akan berlaku dalam PKR. Okey, juga melibatkan banyak bahagian PKR. Okey, jadi kalau kita lihat undian online, Pakatan Harapan tidak menunjukkan prestasi yang memberangsangkan, ya. Dia dalam semua undian online dia hanya tak sampai mencecah 18%, tak mampu mencecah 18%, tidak kira apa kombinasi yang anda gunakan, sama ada GTA bergabung dengan perikatan atau GTA berasingan dengan perikatan. Kalau GTA berasingan dengan perikatan, GTA masih mendahului, tapi hanya dengan 40 lebih peratus undi, tapi masih tertinggi. Ya, kalau bergabung dengan perikatan dijangka lebih mencecah 72%. Ini kita cerita undi popular. Okey, PKR akan mendapat boikot, akan ada fenomena boikot, khususnya apabila berlaku percubaan untuk menyisihkan individu-individu yang dianggap sama ada tidak 100% menyokong Anwar. Maknanya mungkin dia okey dengan Anwar, dia okey dengan Azmin, tak boleh. Dia orang tak mau yang okey dengan Azmin, ya. So berlaku cantas mencantas, ya. Dan ini saya rasa saya tak payah nak tunjuk bukti, sudah jelas dilihat di media sosial. Dan saya sebenarnya amat terharu dengan nasib yang ditimpa Tian Chua. Saya bersimpati dengan Tian Chua kerana diperkenakan sebegitu rupa. Okey. Dan sebelum saya beredar, okey, di dalam DAP, walaupun tidaklah berlaku rasa tidak puas hati seluas dalam PKR dan barisan, tetapi ada juga tanda-tanda rasa tidak puas hati di banyak peringkat, ya. Dan sekarang ni rasa tidak puas hati ini meningkatkan risiko berlakunya boikot jentera. Jadi secara amnya sudah ada rasa tidak puas hati di kalangan akar umbi PKR sedikit sebanyak dalam DAP, dan juga rasa tidak puas hati di kalangan akar umbi barisan. Dan satu lagi maklumat yang diterima ialah akar umbi Amanah, Parti Amanah tidak berpuas hati dengan kepimpinan Pakatan Harapan kerana keputusan Pakatan Harapan untuk tidak bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan untuk makluman anda, dalam undian calon Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, walaupun saya dah letak link untuk semua pergi mengundi, dia masih mendahului, masih melebihi 50%, 2 kali ganda orang yang duduk di tangga kedua, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Anwar, Zahid, Ismail Sabri duduk di bawah sekali, ya, dalam pilihan rakyat. Jadi itu yang saya maksudkan. Beribu-ribu laskar cyber, PKR ke UMNO ke apa ke, dikerah di media sosial supaya anda takut untuk menyatakan sesuatu yang positif berkenaan dengan Tun ke ataupun mana-mana perjuangan Tun dan sebagainya, sebab takut kerana mereka ada maklumat bahawa Tun mungkin kembali sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga. Dan saya dah umum, walaupun saya hanya menentang kleptokrat dan Zahid dan tidak berpihak dalam pilihan raya ni, secara peribadi saya berdoa Tun sememangnya akan kembali sebagai Perdana Menteri buat kali ketiga untuk menyelamatkan negara kita yang sudah tenat.
So itu sahaja penjelasan saya. Jika anda ada soalan, saya saya akan jawab 2-3. Yang anda lihat komen contohnya Azman bodoh kau ni, semua ni usah indahkan ya. Ini dah jadi lumrah ya, dalam 2-3 hari ini berlaku serangan laskar dan sebagainya, usah hindarkan. Contohnya kita lihat, kenalilah mereka ni. Kita lihat Firdaus Faiza. Ini nampak jelas bila kita buka laman Laskar Cyber. Okey. So, ada tak apa-apa soalan yang boleh saya jawab? Jika anda ada soalan, saya akan jawab. Ya. Tak ada ya? Okey. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.